Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak menentang Kelantan United, yang mana Perak berjaya menang 1-0 hasil jaringan daripada Luciano pada minit 85. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Perak sebenarnya menunjukkan aksi yang bagus, terutamanya di second half, tetapi daripada segi convert ataupun menyudahkan peluang-peluang yang ada, mereka masih lagi perlu perbaiki. Daripada segi chemistry permain pun mereka masih lagi perlu diperbaiki. Sebab apa? Sebab nampaklah yang pemain-pemain masih lagi lambat untuk settle down dan masih lagi tercari-cari rentak untuk bermain bersama. Maklumlah, pemain-pemain baru yang dimasukkan oleh Yusri Ceklah dalam perlawanan menentang Kelantan United. Dan untuk Kelantan United pula, daripada segi movement dan juga pergerakan build up mereka daripada bawah dan bagaimana mereka open game kepada winger memang sangat-sangat menarik. Cumanya adalah di bahagian hadapan ataupun attacking force mereka perlu create lagi idea-idea yang kreatif, bagaimana mereka nak supply bola ke hadapan dan bagaimana mereka nak penetrate masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Benda tu yang perlu diperbaiki oleh pemain-pemain pasukan Kelantan United. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Perak. Apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Perak? Perkara pertama yang boleh saya puji tentang pasukan Perak adalah peranan Sunday Afolabi, iaitu pemain import mereka, yang mana boleh saya katakan beliau menunjukkan satu performance yang menarik, mampu beraksi di bahagian defensive midfielder dan juga mampu untuk beraksi di bahagian centre back di second half. Di first half dia main defensive midfielder, di second half dia main centre back, yang mana peranan beliau ni menunjukkan satu kualiti yang bagus, yang mana beliau boleh menghulur dan juga melakukan interception yang sangat cemerlang. Boleh saya katakan daripada segi defensive minded punya player, memang dia baguslah. Dia boleh buat kerja untuk bertahan dan tidak membuat silly mistake. Jadi beliau adalah pemain yang sangat sesuai untuk diletakkan sebagai centre back seperti mana di second half. Jadi peranan Sunday Afolabi antara player yang menyinar di bawah skuad kendalan Yusri Ceklah yang baru ni, dan beliau berjaya untuk menunjukkan yang beliau adalah versatile. Cumanya apabila diletakkan sebagai defensive midfielder, beliau kurang efektif untuk membantu bahagian serangan lah, sebab memang boleh dikatakan dia adalah player yang lebih kepada typical untuk bertahan. Itu perkara yang pertama yang saya suka tentang pasukan Perak. Perkara yang kedua yang saya suka tentang Perak adalah perubahan yang dilakukan oleh Yusri Ceklah pada second half, yang mana Yusri Ceklah tengok bahagian tengah tak apa function disebabkan Folabi tu. Jadi di second half Yusri Ceklah melakukan pertukaran, iaitu di bahagian tengah dia bawa masuk Khairul Ashraf letak di bahagian defensive midfielder, dia bawa masuk Firdaus Sayati ganti Hafiz Ramdan di bahagian kanan, dia tolak Sunday Afolabi bermain di bahagian centre back, yang mana kemasukan Khairul Ashraf di bahagian tengah, dan yang paling penting adalah tentang kemasukan Firdaus Sayati di bahagian kanan, yang mana dengan kemasukan player-player ini telah memberikan impak yang positif kepada corak permainan Perak, yang mana boleh kita tengok Luciano pada first half sedikit tenggelam daripada gerakan-gerakan menyerang, tetapi apabila masuknya Khairul Ashraf di second half, kita boleh tengok Luciano lebih boleh bergerak bebas di bahagian tengah untuk membantu dan juga mencipta gerakan-gerakan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Kelantan United, disebabkan ada Khairul Ashraf yang mana dia boleh involve juga untuk mencipta gerakan tersebut, berbanding Sunday Afolabi yang bertindak lebih more to defensive kan. Jadi walaupun Khairul Ashraf bertindak sebagai defensive midfielder, tetapi peranan beliau dan juga mempunyai kualiti yang bagus untuk membantu bahagian serangan dan boleh involve untuk terlibat dengan build up berbanding dengan Sunday waktu first half. Dan Firdaus Sayati yang ganti tempat Hafiz Ramdan pada second half juga memberi impak yang positif di bahagian kanan, yang mana waktu first half Hafiz Ramdan boleh dikatakan tidak boleh bergerak sangat, tak ada apa-apa orang kata apa contribution yang agak besar daripada Hafiz Ramdan, tak ada waktu first half. Tetapi dimasukkan Firdaus Sayati, nampaklah improvement yang ketara di bahagian kanan. Firdaus Sayati boleh membuat satu pergerakan kucak kaca di bahagian wide area, bola boleh menggerakkan bola dengan sangat bagus, berjaya beberapa kali penetrate kawasan di box pasukan Kelantan United, beberapa kali crossing dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan itu perubahan yang dilakukan oleh Yusri Ceklah adalah perubahan yang sangat bagus di second half, dan hasilnya apabila Luciano boleh bergerak bebas dan more
more to offensive dan mencipta beberapa gerakan. Luciano berjaya untuk menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Perak pada perlawanan semalam. Jadi tahniahlah untuk Perak untuk kemenangan yang pertama. Jadi itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Perak. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang pasukan Perak adalah gerakan-gerakan daripada bahagian kanan, iaitu fullback mereka Randy Bahroh di bahagian kanan, right back. Randy Bahroh menunjukkan satu performance yang bagus lah untuk pasukan Perak pada perlawanan ni, yang mana beliau boleh involve untuk membantu bahagian sayap dengan buat overlapping. Beliau boleh masuk ke tengah untuk memberi support di bahagian tengah. Beliau juga berjaya untuk melakukan beberapa percubaan. So saya rasa right back pasukan Perak ni, Randy Bahroh tu dah memang solid, dah memang bagus. Daripada defending dia bagus, daripada segi bertahan dan juga menyerang memang dia stabil. So Randy Bahroh memang the first choice lah untuk right back untuk pasukan Perak. Pada next game pun saya rasa dia akan stay untuk jadi first 11. Manakala yang seterusnya adalah tentang Wan Z Haikal yang bermain di bahagian kiri. Wan Z Haikal ada beberapa gerakan yang bagus, ada beberapa percubaan yang bagus, satu terkena tiang daripada free kick dan sebagainya, tetapi beliau perlu improve sikit lah daripada gerakan-gerakan yang mana dia perlu lebih banyak untuk link up dengan baik dengan bahagian serangan. Sebab banyak pergerakan yang dilakukan oleh Wan Z Haikal lebih kepada individual punya pergerakan. So bagaimana dia nak melakukan kerjasama dengan bahagian tengah, dia nak involve dengan bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Dan apa yang perlu dia lakukan adalah beliau perlu untuk membaca juga pergerakan-pergerakan daripada pemain lain ketika menyerang untuk memastikan yang serangan Perak tu membuahkan hasil. Jadi benda tu memang sangat baguslah untuk pasukan Perak untuk game pertama. Mungkin chemistry masih lagi belum terjumpa, so saya harapkan next game mereka boleh cari chemistry yang bagus. Jadi itu untuk perkara boleh puji. Dan perkara untuk diperbaiki, saya harap Perak boleh perbaiki daripada segi passing. Mereka punya passing forward pass mereka banyak lagi sangkut. Mereka perlu banyak bergerak lagi, off ball movement untuk cari ruang untuk menerima bola. Dan mereka perlu memastikan yang chemistry antara mereka cepat untuk terjalin. Sebab ini adalah first game, next game lawan PDRM, so mereka perlu lebih cepat lah lawan PDRM, bukannya pasukan yang senang. So benda tu mereka perlu improve lah. Dan yang ketiga, mereka perlu improve juga di bahagian striker. Striker Indra Putra waktu first half pun agak tenggelam, walaupun ada satu tandukan kena palang, tetapi dia masih lagi boleh dikatakan belum boleh link up dengan baik antara bahagian tengah dengan serangan. Plazibat pun mungkin belum cergas, belum fit. So nampaknya Plazibat pun masih lagi tercari-cari rentak. So macam saya cakap, mereka perlu cari rentak dengan cepat untuk memastikan yang mereka mampu memberi saingan dan layak ke Piala Malaysia. Jadi untuk pasukan Perak. Untuk pasukan Kelantan United, apa yang boleh saya puji, mereka punya build up play daripada bahagian bawah ke bahagian tengah kepada bahagian wide area, mereka memang bagus. Mereka punya build up, mereka open gameplay memang sangat-sangat bagus. Tetapi yang menjadi masalah kepada build up mereka ni adalah bagaimana mereka nak supply bola ke bahagian hadapan apabila mereka tak ada seorang striker yang mampu untuk berada dalam position yang betul untuk menerima bola. Tetapi build up play pasukan Kelantan United dah lawa. Mereka build up daripada bawah, buka ke tengah, buka ke tepi. Tapi bila masuk ke tepi, nak masuk kepada final third pasukan Perak, memang dah tak ada idea, tak ada apa yang boleh dilakukan sebab tak ada striker. So kemungkinan mereka perlukan striker macam Jacob balik dalam squad mereka untuk memastikan yang mereka boleh fight dalam saingan Liga Premier ni lah. Mereka perlukan striker untuk link up dengan baik. Kalau tak memang susah. Jadi overallnya memang Kelantan United bagus dari segi build up, cumanya di attacking ataupun last part, orang kata apa, last point lah untuk mereka sudahkan tu, mereka tak ada idea and mereka perlu cari benda tu. Dan yang kedua, boleh dipuji juga tentang Fikri Cik Soh, goalkeeper mereka menunjukkan performance yang bagus, menjadi wira dengan menyelamatkan beberapa aksi yang menarik. Cumanya sayanglah sebab lepas gol lah minit, terpaksa hampa lah dengan membawa pulang kosong mata. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.